Assalamualaikum, Doktor. Saya Muhammad Hafizul bin Rosli. Um, di sini saya ingin memberikan beberapa sedikit tentang apa yang saya rasa dan belajarlah lepas buat assignment ini. Saya rasa saya rasakan ada 3 poin yang penting dalam untuk tugasan ni. Pertamanya, sememangnya lah apa yang kawan-kawan saya pun bercakap, benda yang perkara yang penting adalah bagaimana kita perlu melakukan perancangan kewangan yang baik, dan sebenarnya memang perlu adalah bagi setiap kita untuk merancang kewangan dengan teraturnya. Yang keduanya, sebenarnya Excel ni saya nampak macam doktor telah berikan tugasan ni. Sebenarnya Excel ni sangatlah membantu dalam untuk kita buat perancangan kewangan. So dalam bagi saya, semua orang perlu ada Excel sebegini dalam setiap dalam laptop ke dalam komputer kena ada ni supaya kita boleh record dan dari segi apa kita belanja, of course yang kita kena tahu apa yang kita punya income dan juga pembelanjaan supaya kita dapat mengawal dengan lebih baik lagi. Dan ketiganya, itulah, tak kira siapa pun, walaupun dalam tugasan saya ni, saya compare lah, membandingkan dengan pendapatan yang tinggi. Sebenarnya tak kira lah pendapatan tinggi ataupun rendah, apa-apa pun kita perlu rasa bersyukur lah. Okey, bersyukur, dan bila ada rasa bersyukur ni, kita secara automatiknya akan dapat merasakan sesuatu ni, apa yang kita ada sekarang ni, kita kena belanja mengikut apa yang kita ada saja. Okey, sekiranya kita membuat perbelanjaan melebihi apa yang kita dapat, seperti yang kita perolehi setiap bulan gaji tu, pendapatan tu, dan sememangnya akan memberikan masalah lah kepada kita. Itu saja apa yang saya rasa, Doktor, dan terima kasih. Itu saja, Doktor. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Saya Abdul Hadi bin Abdul Rahman. Okey, bagi refleksi tugasan yang diberikan iaitu membandingkan pendapatan saya dengan individu lain, saya telah memilih untuk menemubual seorang responden yang mempunyai pendapatan tinggi. Beliau adalah Encik Mujibur, iaitu seorang eksekutif di salah sebuah bank terkemuka di Kuala Lumpur. Responden yang saya temui memberikan respon yang sangat baik dan memenuhi keperluan tugasan saya ini. Beliau memperolehi pendapatan melebihi 14,000 sebulan dan dikelaskan dalam golongan T20, iaitu mereka yang menikmati gaji atau pendapatan isi rumah melebihi 10,971 sebulan. Melalui penyertaan aliran tunai pendapatan beliau, apa yang dapat saya perhatikan adalah corak pembelanjaan kewangan beliau yang diuruskan dengan sangat baik. Sebagai seorang beragama Islam, beliau tidak lupa akan tuntutan agama dengan membayar zakat pendapatan, di mana diuruskan melalui potongan gaji. Beliau mempunyai simpanan dan pelaburan untuk masa hadapan, dan juga mempunyai takaful untuk perlindungan diri beliau dan juga keluarga. Dari segi perbelanjaan pula, apa yang dapat saya lihat adalah beliau dilihat sangat bersederhana, iaitu sebagai contoh, perbelanjaan membeli pakaian yang hanya memperuntukkan
sebanyak RM125 sahaja untuk sebulan. Manakala untuk makan di luar pula, beliau hanya memperuntukkan sebanyak RM167 sebulan. Lebihan pendapatan beliau pula adalah sebanyak RM6,089 adalah satu jumlah yang sangat selesa untuk beliau dan keluarga beliau selepas ditolak dengan perbelanjaan dan juga komitmen lain seperti pembiayaan kereta dan juga rumah. Selepas membuat perbandingan dan penelitian pendapatan saya dengan beliau, saya dapat mempelajari tentang kepentingan pengurusan keuangan kepada situasi saya sendiri. Ia mengajar saya untuk menilai keadaan dan menetapkan matlamat keuangan untuk diri saya sendiri. Apa yang dapat saya kenal pasti, terdapat 4 perkara penting dalam menguruskan keuangan saya, iaitu simpanan kecemasan, memiliki aset, simpanan persaraan, dan juga perancangan di masa hadapan untuk diri saya dan juga keluarga. Kini saya mempunyai pemahaman yang lebih jelas dan cara bagi mencapai matlamat keuangan saya. Simpanan kecemasan adalah yang paling penting kerana ia membantu saya menyediakan kewangan untuk waktu-waktu mendesak. Oleh itu, matlamat kewangan bagi jangka pendek pertama saya adalah dengan memiliki akaun simpanan kecemasan untuk 12 bulan. Perancangan kewangan yang berjaya memerlukan matlamat khusus yang digabungkan dengan strategi perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan juga pinjaman berdasarkan situasi dan pelbagai faktor sosial dan ekonomi, terutamanya dari segi inflasi dan juga kadar faedah. Oleh itu, untuk langkah pertama, saya akan menilai tabiat perbelanjaan saya yang selama ini dirasakan sangat tidak terkawal dan membazir. Sekian, terima kasih. Itu saja, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Saya Mak Nasir bin Mahsan, nombor metrik 265989. Bagi tugas saya ini, saya telah mengambil sampel aliran tunai daripada salah seorang ahli kumpulan saya, iaitu saudara Abdul Hadi, yang telah menemubual Encik Mujibo, iaitu seorang berpangkat eksekutif di sebuah sektor perbankan di ibu kota. Hasil maklumat yang diperolehi dengan meneliti aliran tunai Encik Mujibo, saya mendapati pendapatan beliau mempunyai lebihan dan status kewangan beliau adalah sangat baik. Dengan pembelanjaan sekarang yang hanya melibatkan 48.85% daripada pendapatan tahunan beliau, saya mencandakan dan berpendapat apa yang perlu beliau ambil perhatian mungkin untuk membuat penambahan perbelanjaan kepada beberapa perkara, iaitu perbelanjaan ke atas perlindungan takaful bagi mengurangkan risiko ke atas diri dan juga keluarga. Seperti sedia kita maklum, sejak kebelakangan ini wujud pelbagai penyakit berjangkit yang tidak dapat dijangkau di kalangan masyarakat seperti wabak COVID-19. Yang kedua, beliau mungkin boleh mula memikirkan untuk membuat simpanan tabung haji di samping bakal memperoleh dividen secara tahunan. Beliau juga boleh layak untuk menunaikan fardu haji di kemudian hari. Dan seterusnya, simpanan SSPN untuk anak-anak beliau bagi menampung pembelanjaan pengajian di peringkat lebih tinggi. Saya amat yakin penambahan pembelanjaan tersebut tidak akan menyenjaskan dan mengganggu aliran tunai beliau. Berbanding dengan kedudukan kewangan saya, didapati perbezaan lebihan pendapatan saya dengan beliau adalah sebanyak RM4,212, iaitu bersamaan 69.17%. Suatu jurang perbezaan yang agak ketara.
Bagi mengimbangi penambahan lebihan pendapatan saya, perkara utama yang saya lihat adalah mengkaji tabiat maupun pembelanjaan saya yang tidak terkawal ataupun tidak sedar yang boleh memberikan masalah kepada aliran tunai saya. Di samping itu, penambahan kepada simpanan saya juga perlu dilakukan secara segera supaya ia mendapat mengukuhkan lagi kedudukan aliran tunai saya sekiranya berlaku perkara-perkara kecemasan yang tidak diingini berlaku. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okey, ini adalah hasil temubul saya bersama seorang janitor di Bank Rakyat. Nama dia Puan Martini binti Anwar. Dia berasal daripada Indonesia dan telah berkahwin dan menetap di Malaysia. Dari aliran tunai ini, kita tengok. Ini dia punya lah. Menunjukkan bahawa walaupun pendapatannya tidak terlalu tinggi, tapi dia mempunyai lebihan setiap bulan. Dia mampu untuk membayar zakat dan mempunyai simpanan di tabung haji. Tapi jika kita lihat, dia tidak mempunyai banyak komitmen. Katanya lagi, dia hanya mengambil makanan berat hanya pada waktu pagi saja, dan pada sebelah tengah hari dan malam dia hanya makan kuih dan biskut. Apabila ditanya bilakah kali terakhir dia bercuti bersama keluarga, Puan Martini berkata kali terakhir adalah 5 tahun lepas, iaitu di Port Dickson, dan dia juga dah lama tak balik ke Indonesia. Namun pada masa kini dia sudah mempunyai anak yang bekerja, di mana ia sedikit sebanyak boleh membantu meringankan beban dia. Okey, kalau kita tengok pendapatan pekerja Bank Rakyat ni pula, walaupun dia mempunyai pendapatan yang cukup, tapi masih ada masa dan peluang untuk dia menambahkan pendapatan dengan membuat kerja sambilan atau meningkatkan ilmu dengan menyambung belajar agar dapat melonjakkan diri ke posisi yang lebih tinggi. Ditambah pula dia mempunyai pasangan hidup yang sanggup membantu mencari rezeki bagi mendapatkan kehidupan yang cukup dan sempurna. Kita kadang-kadang lupa semakin tinggi gaji kita, semakin banyak komitmen, menyebabkan akhirnya kita tidak ada lebihan untuk menyimpan. Okay. Assignment ini berjaya membuka mata saya bahawa jika kita pandai menguruskan kewangan kita, insya-Allah kita boleh menyimpan walaupun dengan gaji yang tidak seberapa, asalkan ia berkat. Assalamualaikum doktor dan juga rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Di sini saya ingin berkongsi bersama anda semua butiran aliran tunai saya bersama dengan seseorang yang telah saya membual, iaitu Puan Martini binti Anwar. Beliau merupakan seorang janitor di tempat saya bekerja, iaitu Bank Rakyat. Hasil temubual tersebut, saya menemui bahawa lebihan aliran tunai bulanan beliau lebih tinggi berbanding saya, walaupun pendapatan bulanan beliau lebih rendah daripada saya. Perkara ini dapat diperjelaskan melalui beberapa penelitian terhadap perbelanjaan bulanan saya yang agak tinggi berbanding beliau. Beliau menegaskan bahawa beliau hanya membuat pembelian mengikut keperluan saja dan berjimat sepanjang masa, memandangkan beliau mengetahui pendapatan bulanan beliau yang tidak tinggi seperti orang lain. Apabila ditanya mengenai perbelanjaan harian pula, beliau menerangkan beliau dapat melakukan perkhidmatan dengan menaiki bas ke tempat kerja berbanding saya yang perlu mengeluarkan perbelanjaan yang agak tinggi terhadap kos minyak dan juga pembayaran tol. Bagi perkhidmatan lain pula, beliau menegaskan bahawa beliau hanya membeli baju baru hanya untuk menyambut perayaan sekali dalam setahun, iaitu pada sambutan Hari Raya Aidilfitri. Manakala bagi sambutan atau majlis-majlis yang lain, beliau hanya mengenakan pemakaian baju-baju lama beliau. Seperti yang kita semua saksikan,
Dapat kiranya saya simpulkan bahawa beliau lebih mengutamakan perkhidmatan dan mengutamakan pembelian hanya bagi keperluan sahaja. Maka dengan itu, beliau dapat memastikan simpanan beliau yang tinggi berbanding dengan saya. Antara teladan yang saya perolehi adalah dengan pengurusan kewangan yang bijak dapat memastikan penyimpanan yang tinggi walaupun dengan pendapatan bulanan yang rendah. Selain itu, pembelian mengikut keperluan juga dapat memastikan kita dapat berdisiplin dalam melakukan simpanan bagi kemudahan masa depan kita. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus dari Muhammad Razik, matrik number 266003. Bagi tugas ini, saya telah mengambil sampel aliran tunai daripada ahli kemudahan kami iaitu saudara Ashraf bin Zakaria yang telah menjual seorang attendant di Bank Rakyat iaitu Puan Martini binti Anwar. Dia berasal dari Indonesia dan telah lama menetap di Malaysia dan telah pun bekerja. Jika kita lihat perbandingan antara dua aliran tunai ini adalah dapat disimpulkan bahawa gaji yang diperolehi oleh Puan Martini lebih rendah daripada pekerja Bank Rakyat. Akan tetapi dia tetap mempunyai kelebihan daripada gajinya dan juga mempunyai simpanan di tabung haji. Kita juga boleh melihat yang dia tidak mempunyai komitmen yang begitu tinggi dan dia juga mampu untuk membayar zakat walaupun dia melihat daripada gajinya yang rendah. Dia sepatutnya tidak perlu membayar zakat kerana pendapatan gaji tahunannya tidak mencapai tahap kelayakan yang sepatutnya untuk mengeluarkan zakat. Oleh kerana tanggungjawab sebagai seorang Islam, dia membayar juga zakat ke atas pendapatannya. Dia juga sudah lama tidak pulang ke Indonesia, ditambah pula dengan keadaan pandemik COVID-19 adalah lebih sukar untuk dia pulang ke kampung halamannya. Dia juga mempunyai anak yang telah bekerja dan ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan bebannya. Apabila ditanya bilakah kali terakhir dia pergi cuti bersama keluarga, dia berkata kali terakhir adalah 5 tahun yang lepas. Bagi aliran tunai di sebelah kiri pula ialah seorang pekerja di Bank Rakyat di mana mempunyai gaji yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dan boleh dikatakan cukup untuk menampung kehidupan bersama isteri dan 3 orang anak yang masih kecil dan masih bersekolah. Yang disimpulkan di sini aliran tunai pendapatannya sangat bagus kerana tidak mempunyai tunggakan hutang yang melebihi pendapatan bulanannya. Dia juga mempunyai lebihan tunai yang bagus dan juga mempunyai simpanan di dalam tabung haji serta mampu bayar zakat. Walaupun isterinya juga bekerja, akan tetapi dia tetap memberi nafkah kepada isterinya setiap bulan serta mampu menyelesaikan bil-bil tertentu. Dia sedang melanjutkan pelajarannya di peringkat degree bagi meningkatkan sumber pendapatannya pada masa akan datang. Dia juga ada membuat side income bagi menampung sedikit sebanyak perbelanjaan dapur dan jika mempunyai lebihan, dia boleh menambah di dalam simpanan digunakan sewaktu urusan kecemasan. Bagi tulisan kali ini adalah dapat disimpulkan semakin tinggi sumber pendapatan adalah semakin tinggi komitmen yang harus dibayar setiap bulan. Tetapi ianya haruslah bersesuaian dengan pendapatan yang diterima. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.